Untuk generasi pewarisku tercinta, membawa minda kreatif dan berinovasi ke arah bangsa yang lebih gemilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita, diberi perlindungan untuk kita, keluarga kita, ibu bapa kita dan sahabat saudara kita yang tercinta. COVID-19 adalah merupakan cabaran kepada umat manusia di seluruh dunia. Angka kematian yang begitu ramai menyebabkan semua sistem kehidupan kita hampir musnah. Namun begitu, di sebalik cabaran ada sesuatu yang ingin kita huraikan. Tindakan, kesepaduan, pengorbanan dan taktikal adalah merupakan suatu perikatan untuk kita terus berjuang menghadapi saat-saat getir ini. Kibaran bendera putih adalah suatu panduan. Di sebalik warna putih itu, dalam sains, ianya tersembunyi pelbagai warna. Bermakna, ianya merangkumi pelbagai maksud, kasih sayang, bantuan, ihsan dan tanggungjawab. Kata orang, berdoalah kerana insya-Allah Tuhan akan membantu. Tetapi doa mestilah dengan usaha, kerana melalui usaha itu Allah berikan kita jalan. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kita berazam, kita bertawakal kepada Allah, dan tawakal itu mesti disusuri dengan usaha. Yang bulat tak akan datang bergolek, yang pipih tak akan datang melayang. Innallaha yukhairu biqaumi hatta yukhairun ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu bangsa itu, melainkan bangsa itu yang mengubah nasib mereka sendiri. Adakah dunia akan kiamat? Perbualan yang sering bermain dari mulut ke mulut. Malah dalam telefon, surat berantai dan ceramah kita diingatkan tentang dunia yang hampir kiamat. Sejak dari kecil kita diingatkan perkara tersebut. Malah dalam rukun iman yang kelima, kita wajib percaya tentang hari kiamat. Wajib percaya bukan bermakna kita perlu tinggalkan dunia untuk akhirat. Hebat di dunia, cemerlang di akhirat. Sedang kita memikirkan kiamat, kaum Yahudi telah mencipta jet pejuang supersonik yang kelajuannya 2 kali ganda dari bunyi. Sejak dari dulu kita mainkan kata-kata dunia dah di penghujung, dunia akhir zaman. Bertakwalah orang yang beriman, takutlah sisaan api neraka, tinggalkan dunia yang penuh pancaroba. Dan akhirnya, hingga kini orang Islam ditindas di seluruh dunia. Betul dunia hampir kiamat, tetapi semua itu rahsia dari Allah Subhanahu wa taala. Ia sembunyikan waktunya sekadar ingatan kepada kita tentang dunia ini yang sementara. Tanda-tanda itu hanyalah untuk sedarkan kita yang kehidupan kita atau alam ini ada penghujungnya. Tetapi ia wajibkan kita untuk berusaha. Ia wajibkan kita berusaha untuk terus hidup. Sembayanglah, beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari, dan bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup untuk selamanya. Itulah sebabnya saya selalu sedarkan rakan-rakan saya, khususnya di kalangan guru, jika seandainya esok akan kiamat sekalipun, tanggungjawab kita hari ini sebagai pendidik perlu diteruskan. Itu tugas kita, hakiki kita dalam membentuk generasi pewaris modal insan yang sempurna. Cikgu, apa guna dunia ini? Ia ibarat setitis air di dalam sebuah lautan. Dunia ini kecil dan sementara. Tetapi jika dunia yang kecil ini pun kita tidak dapat uruskan dengan baik, bagaimana kita hendak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kita ceritakan tentang agama kita? Inna dinna indallahi Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Dan bagaimana kita hendak beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa sejak tahun 1967, 50 tahun lebih, Masjid Al-Aqsa tidak dapat kita tebus dari rejim Israel.
Bagaimana kita nak beritahu kepada pencipta kita bahawa umat Islam kita gagal bersatu untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa? Kita dah baling batu, kita dah serang, kita dah bom, tetapi kita gagal. Bagaimana kita nak berhadapan dengan pencipta kita sedangkan kita, umat Islam, jauh ketinggalan dalam pelbagai aspek kehidupan? Malah kota Mekah, kota Madinah dan semua rumah Allah, cahayanya datang dari ciptaan Thomas Edison, bukan orang Islam. Di mana umat Islam semua? Adakah kita sekadar sebagai pengguna dan bukan sebagai pencipta? Tahu tak kita dalam surah Yasin yang kita baca telah diterangkan tentang matahari yang berputar di atas paksinya, dan berdasarkan ilmu itulah satelit dilancarkan di seluruh dunia. Hari ini apabila saya Google negara pengeluar vaksin bagi COVID-19, dari 11 pengeluar vaksin dunia, 10 daripadanya adalah dari negara bukan Islam. Alhamdulillah, ada juga satu dari Indonesia yang kini dalam usaha melaksanakan kajian untuk menghasilkan vaksin itu. Mengapa dan kenapa ini boleh berlaku? Tanduskah kita dalam keilmuan ataupun kita sendiri yang malas berusaha? Tanggungjawab untuk mencari ilmu, menguasai ilmu dunia dan akhirat, mencipta teknologi dan sains, sama ada di bidang perbuatan kelengkapan, pertanian, ternakan, pengangkutan, perubatan, pendidikan ataupun persenjataan, adalah merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah ialah perkara wajib yang dilaksanakan oleh sebahagian masyarakat untuk menjaga kepentingan masyarakat atau umat Islam yang lain. Jika tidak ada umat Islam yang melaksanakannya, berdosalah semua anggota masyarakat tersebut. Hari ini kita melihat ramai orang yang susah, hilang pekerjaan dan tiada makanan. Apa yang kita lakukan untuk selesaikan masalah ini? Di manakah umat Islam yang lain? Adakah ibadat hanya semata-mata duduk di atas tikar sembahyang, berpuasa atau menunaikan haji dan umrah sahaja? Adakah di sekeliling kita masih banyak orang yang susah? Adakah jiran kita, anak-anak sahabat kita susah? Adakah anak-anak kita semua dapat belajar di rumah? Jika kita ingin lakukan ibadat korban tahun ini, mengapa kita tidak salurkan wang itu untuk membelikan mereka sebuah telefon pintar atau komputer bagi memudahkan mereka belajar? Menuntut ilmu adalah wajib, dan bantuan yang kita berikan itu ganjarannya cukup besar. Anggaran orang Islam di Malaysia adalah 20 juta orang, dan seandainya setengah daripada jumlah itu membayar zakat fitrah, iaitu RM7 seorang, bermakna 10 juta darab RM7 akan menghasilkan kutipan zakat tahun ini berjumlah 70 juta ringgit. Adakah ianya digunakan? Majlis Agama Islam perlu gerakkan semua unit, amil, pegawai-pegawainya untuk bantu semua orang. Buka kios, jadikan semua masjid untuk bantu orang yang susah. Inilah Islam yang sebenarnya, meletakkan sesuatu kepentingan berlandaskan agama yang sejati. Jadikan masjid sebagai pusat pentadbiran, perkembangan ekonomi, pusat ibadat dan pusat bantuan rakyat. Bangunkan ekonomi kita, generasi kita dan pendidikan bangsa kita. Yang tak ada komputer kita adakan, yang tak ada makanan kita berikan makanan, yang tak ada perlindungan kita berikan perlindungan. Bukan dikunci rumah Allah. Jangan kita takut hilang harta benda di dalam rumah Allah, tetapi kita hendak jadikan masjid kita, rumah Allah kita, sebagai perlindungan untuk orang kita. Tidak sempurna iman seseorang itu melainkan ia mengasihi saudaranya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Moga ianya menjadi pedoman untuk kita meneruskan perjuangan ini. Don't wait for things to happen. Go out there and make them happen. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf anda berlaku keterlanjuran atau kesilapan. Terima kasih kepada semua frontliner, kepada mereka yang menghulurkan bantuan, ustaz-ustaz, para amir dan semua umat Islam yang dicintai.
Ombak di luar tidak besar, cuma kapal kita saja yang agak kecil. Be a fighter and you will be greater than before. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.